Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrabbilazim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat sayyidati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana diberikan kepada kita peluang untuk masih lagi hidup di atas dunia ini, di mana pada hari ini kita masuk pada 8 Zulhijjah, ataupun bagi yang berpuasa hari ini adalah puasa tarwiyah, puasa hari tarwiyah. Ini 8 Zulhijjah, dan esok merupakan hari Arafah, dan di mana kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Dan insyaAllah pada tengah hari ini, ke-12 tengah hari ini, kita akan sambung kita punya bacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah susunan Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, yang menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis yang ke-10, yakni an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla syayf qala la bal mithla qamar bal mithla al-qamar. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Ishaq, dia menceritakan diriwayatkan daripada Abu Ishaq, dia menceritakan seorang lelaki bertanya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umpama pedang, yakni bercahaya atau berkilat seperti pedang atau panjang sepertinya? Kata Al-Bara' bin Azib, beliau menjawab, tidak, akan tetapi wajahnya umpama bulan. Ni ada orang, seorang lelaki lah bertanya kepada sahabat Nabi bernama Al-Bara' bin Azib. Dia tanya, adakah wajah Nabi itu umpama pedang, yakni yang dimaksudkan tu dalam adakah bercahaya ataupun berkilat seperti pedang ataupun panjangnya seperti pedang. Lepas tu jawab Al-Bara' bin Azib, dia kata, la, bukan, akan tetapi wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umpama bulan. Jadinya Al-Bara' menjawab wajah baginda bukan seperti pedang, akan tetapi seperti bulan. Ini jawapan daripada Al-Bara' bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau pernahlah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada orang bertanya kepada beliau, di mana adakah wajah Nabi ini dia umpama pedang. Yang dimaksudkan itu adalah adakah wajah Nabi ini bercahaya ataupun berkilat seperti pedang, ataupun panjang wajah Nabi itu, ukuran panjang wajah Nabi itu seperti pedang. Itu kata Al-Bara' bin Azib, dia kata bukan seperti pedang, namun akan tetapi wajah Nabi itu seperti bulan. Kalau kita lihat sifat bulan ini, bukanlah panjang tetapi dia bulat bundar. Permukaannya bercahaya, lebih cantik daripada bilah pedang. Ini permukaan bulan itu dia bercahaya dan lebih cantik daripada bilah pedang. Maka dengan memberi jawapan seperti bulan, beliau telah menjawab dengan tepat soalan lelaki tersebut meliputi kedua-dua andaian tadi. Yang andaian pertama, berkemungkinan dia nak tanya, orang yang bertanya kepada Al-Bara' bin Azib tu adalah yang tanya, adakah wajah Nabi itu bercahaya ataupun berkilat seperti bulan. Lepas tu yang keduanya, maksud lainnya adalah adakah wajah Nabi itu panjang seperti pedang.
berkilat seperti pedang dan panjangnya adakah seperti pedang juga. Tapi kata Al-Bara' bin Azib, wajah Nabi itu umpama bulan. Bulan ini bentuknya adalah bulat bundar. Bulat bundar, dan dia lebih cantik, lebih indah, lebih bercahaya daripada bilah pedang. Itu yang dikatakanlah oleh jawapan yang diberikan oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' bin Azib. Kemudiannya hadis yang ke-11. InsyaAllah kita baca dua hadis pada hari ini. Hadis yang ke-11, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'ri. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah kulit Rasulullah SAW itu putih bersinar bagaikan ditempa daripada perak. Rambut baginda ikal, yakni lurus berombak. Ditafsirkan daripada tafsiran hadis ini yang disebutkan oleh guru kami dalam kitab yang disusun oleh guru kami ini, kitab Syama'il Muhammadiyah. Penyamaan kulit Nabi SAW dengan perak dalam hadis di atas adalah dari segi cahaya atau sinaran yang terserlah daripada keputihan baginda, yakni ibarat sinaran yang lahir daripada perak. Ini daripada perak ini maksudnya adalah diambil daripada segi cahayanya lah, ataupun sinaran daripada perak tersebut. Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelum ini yang menjelaskan warna kulit Nabi SAW yang putih kemerahan, bukan putih pekat seperti kapur dan tidak juga merah pekat. Kerana hadis sebelum ini ingin menjelaskan warna kulit baginda. Hadis ini ingin menjelaskan cahaya atau sinaran yang nampak pada kulit baginda. Kalau hadis sebelum ni nak ceritakan tentang kulit baginda Nabi, yakni putih kemerah-merahan. Tapi hadis ini nak menceritakan cahaya ataupun sinaran yang nampak pada kulit baginda Nabi SAW. Sebagian ulama berkata sebagian ulama berkata kulit Nabi terdedah pada cahaya matahari kelihatan putih kemerahan. Adapun yang tidak terdedah, yakni di bawah pakaian, warnanya adalah putih bersinar. Ini ada ulama yang mengatakan bahawa kulit Nabi ini kalau kena pada cahaya matahari dia akan jadi putih kemerahan. Tapi kalau bahagian kulit Nabi yang tidak terkena cahaya seperti bawah pakaian dan sebagainya, kulit baginda Nabi itu kelihatan warnanya adalah putih bersinar lah, tidak merah. Itu ada sebahagian ulama lah yang menafsirkan dengan sedemikian. Jadinya itulah dua hadis yang kita baca pada tengah hari ini untuk kita ambil beberapa manfaat yang di mana kita kenal ataupun kita tahu bagaimana wajah Nabi SAW itu, dan juga cahaya yang bersinar daripada kulit Nabi SAW. Hadis yang ke-10 menceritakan tentang wajah Nabi. Wajah Nabi ini dia lebih cantik daripada pedang, sebab dia umpama rembulan. Jadinya bulan ini dah memang cantik, dan sinaran bulan itu pada waktu malam, kalau bulan penuh, dia lebih lagi indah lah. Sebenarnya hadis yang kita bacakan, hadis yang sebelum semalam lah, hari semalam yang kita bacakan, yang ada seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Samurah melihat Nabi, dia kata aku melihat Rasulullah SAW itu silih berganti dengan bulan. Aku dapat simpulkan bahawa Nabi SAW itu lebih indah daripada bulan. Kalau dah lebih indah daripada bulan, maka apatah lagi kalau nak dibandingkan dengan pedang. Lebih indah lagi lah Nabi SAW berbanding dengan pedang. Sedangkan berbanding dengan bulan pun Nabi lebih indah, lebih cantik. Demikian pula kalau nak dibandingkan dengan benda-benda lain. Dan kita kena sedar bahawa Nabi SAW ini adalah manusia ataupun insan ataupun yang makhluk Allah yang Allah jadikan. Nabi ini sangat-sangat istimewa sebab baginda merupakan kekasih Allah.
Bila dia jadi kekasih Allah ni, Allah akan kurniakan kepadanya, Allah akan berikan kepadanya keindahan, kecantikan. Supaya apa? Supaya baginda ini sebab baginda ini membawa rahmat kepada sekalian alam, maka layaklah kecantikan, keindahan itu untuk baginda Nabi SAW. Jadinya setakat itu saya lakut perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah, hadis yang ke-10 dan juga hadis yang ke-11. Dan pada bab yang pertama lah, bab berkenaan dengan ciri fizikal Nabi SAW. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok jam 12. InsyaAllah masih lagi jam 12 tengah hari. Moga-moga ada manfaatnya lah untuk kita semua apabila kita membaca hadis-hadis berkenaan dengan Nabi SAW, supaya dapat ditambahkan ataupun dapat meningkatkan lagi kecintaan kita, dapat meningkatkan lagi makrifah ataupun pengenalan kita kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu pada hari esok.